Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid Dua Gemilang. Diharap kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, untuk kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Baik murid-murid, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah mengenal pasti kosa kata. Mengenal pasti kosa kata. Okey ya. Jadi untuk itu, murid-murid sila lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 2 pada muka surat 45. 45. Okey. Jadi dalam buku teks jilid 2 pada muka surat 45 ini, di antara kemahiran ataupun kemahiran yang hendak kita pelajari ialah yang pertama sekali membaca petikan. Okey, membaca petikan. Yang kedua, mencari makna ataupun maksud perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Maksudnya kita gantikan perkataan yang diwarnakan dengan warna merah itu dengan perkataan lain yang sama maksudnya ataupun sama maknanya, supaya petikan itu mempunyai ayat-ayat yang betul. Baik. Jadi untuk permulaan ini kita baca sama-sama Tajuknya ialah mudahnya halau serangga. Mudahnya halau serangga. Mudahnya, mudah itu senang. Halau itu ialah usir. U-U-S-I-R, sir, usir. Halau itu ialah usir. Okey. Baik. Kita baca sama-sama mari ikut. Kamu semua ikut. Ayah Hasan, iaitu Encik Mahzan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Encik Mahzan Ayah Hasan dia telah menyemai banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Paku gunung ni dia banyak terdapat di kawasan gunung lah. Kalau kamu biasa pergi Cameron Highland, sebelum sampai ke Cameron Highland tu, di tepi-tepi hutan tu banyak paku-paku gunung. Pakunya besar. Besar, bukannya macam paku yang ibu kamu buat masak tu Paku dia banyak, besar. Ada setengah tempat dipanggil paku gajah. Okey kita sambung Pokok-pokok itu untuk dijual. Encik Mazan iaitu Ayah Hasan, dia semai pokok paku gunung itu untuk dijual. Dijual kepada orang ramai lah yang berminat. Sebab pokok paku ini boleh dijadikan hiasan. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Jadi pokok paku gunung ini mendapat permintaan yang tinggi. Permintaan yang tinggi daripada peminat paku gunung tadi. Maksudnya ramai yang berminat lah untuk mendapatkan pokok paku gunung tadi.
Jadi di sini perkataan yang diwarnakan dengan warna merah ini ialah permintaan. Permintaan. Apakah perkataan yang sama maksudnya dengan permintaan? Perkataan yang sama maksudnya dengan permintaan ialah permohonan. Permohonan. PER per, MO mo, HON hon, AN. Permohonan. Permintaan sama maksudnya dengan permohonan. Peminat ni ialah orang yang suka terhadap pokok paku tersebutlah. Sambung seterusnya. Pokok itu tumbuh subur. Pokok itu tumbuh subur. Jadi bila kita mencari maksud kosakata yang diwarnakan ini, kita mesti sesuaikan dengan ayat. Jadi perkataan ataupun kosakata yang diwarnakan merah ini ialah tumbuh. Pokok itu tumbuh subur. Jadi di sini perkataan tumbuh itu sama maksud dia dengan hidup. Hidup. Jadi pokok itu hidup subur. Boleh. Kita sambung. Malangnya daun pokok itu diserang ulat. Diserang. Malangnya daun pokok itu diserang ulat. Walaupun pokok itu tumbuh dengan subur, tapi daun pokok itu diserang ulat. Jadi perkataan di sini diserang. Yang diwarnakan ini ialah diserang. Jadi apakah perkataan yang sesuai, yang sama maksudnya dengan diserang di sini? Kita boleh gantikan dengan perkataan dirosakkan. Dirosakkan. Jadi kita boleh baca malangnya daun pokok itu dirosakkan ulat. Diserang itu boleh disamakan maksudnya dengan dirosakkan. Kita sambung. Encik Mazan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Jadi Encik Mazan ni dia cubalah cari penyelesaian macam mana nak menyelesaikan masalah pokoknya, daunnya yang di pokok paku pakis ni tadi yang diserang ulat. Jadi Encik Mazan dia mendapat maklumat daripada internet. Internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Jadi maksud internet di sini ialah rangkaian komputer antarabangsa. Itu maksud internet, rangkaian komputer antarabangsa. Itu maksud dia. Jadi apa saja info ataupun maklumat yang kita nak cari, kita boleh cari melalui internet. Sekarang ni mudah, semuanya di hujung jari. Maklumat apa yang kamu mahu, kamu type saja dalam, cari saja melalui internet. Kamu melayari internet, jadi kamu akan dapat info-info ataupun maklumat-maklumat yang kamu kehendaki. Kita sambung. Beliau tidak perlu menggunakan racun.
Jadi beliau tidak perlu menggunakan racun. Okey. Jadi apa kaedah dia? Kita tengok nantilah siapa ni. Jadi perkataan ataupun kosakata yang diwarnakan di dalam teks tersebut ialah racun. Racun ni maksudnya sesuatu yang berbisa lah. Ya? Ataupun kita boleh katakan dia bahan berbisa. Bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu ataupun menghapuskan sesuatu. Ya, bahan berbisa. Racun ni ialah bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu ataupun mengurangkan sesuatu. Okey, racun. Bahan berbisa ya. Jadi contohnya kalau contoh ayah kamu nak matikan rumput, ayah kamu akan gunakan racun rumput. Jadi racun rumput itu ialah bahan berbisa, bisa kepada rumput dan juga kepada manusia dan juga binatang lah. Okey, itu maksud racun. Bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu ataupun memudaratkan sesuatu. Memberi kesan yang tidak baik ya. Okey. Kita sambung. Encik Mazan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Ya, Encik Mazan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Okey. Ini rupanya cara dia. Dia tak gunakan racun. Encik Mazan dia menggunakan air basuhan cili kering. Cili kering ni biasa ibu kamu akan gunakan untuk memasak. Ya. Membuat lauk pauk dan sebagainya lah. Jadi air basuhan tadi digunakan oleh Encik Mazan. Jadi di sini perkataan yang diwarnakan ialah basuhan. Basuhan. Jadi kosakata yang diwarnakan ialah basuhan. Maksud basuhan ni ialah apa-apa yang dicuci. Itu basuhan. Apa-apa yang dicuci lah. Bila cuci itu dah tentulah menggunakan air. Ya. Jadi air basuhan cili kering tadi di dapur rumah ni tadi ditapis. Ya, ditapis oleh Encik Mazan. Ya, cikgu ulang balik. Basuhan itu ialah apa-apa yang dicuci. Basuh maksudnya cuci. C-U-C-I, cuci. Okay. Selepas itu beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Penyembur ya. Jadi bila dah tapis tadi, Encik Mazan dah tapis air basuhan tadi, air basuhan cili kering tadi, dimasukkan air tersebut ke dalam botol penyembur. Botol penyembur yang digunakan untuk menyembur lah. Jadi perkataan yang diwarnakan di sini ialah penyembur. Penyembur ni ialah sejenis alat. Jadi kita katakan penyembur ni ialah alat untuk menyembur. Alat untuk menyembur dinamakan penyembur. Botol penyembur. Okey. Baik. Seterusnya, Encik Mazan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ya. Encik Mazan ni dia sembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Dia ada daun muda, ada daun tua. Kalau daun muda ni dia warna dia hijau cerah. Kalau daun tua ni biasanya hijau pekat. Hijau pekat. Kalau daun muda, hijau muda lah. Okey, jadi Encik Mazan menyembur dengan menggunakan
botol penyembur dia tadi, ya, yang diisi dengan air basuhan cili kering tadi ke daun-daun muda pokok paku gunungnya. Baik, jadi kita sambung ya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Ya. Jadi bila dah disembur ke atas daun-daun muda tadi, ulat tak berani nak makan lah. Sebab biasanya ulat ini akan makan daun-daun muda pokok. Daun-daun muda pokok termasuklah pokok paku gunung ini. Jadi bila disemburkan dengan air basuhan cili kering tadi, ulat tak berani nak makan lah. Mungkin ulat tu rasa pedas ke dan sebagainya lah. Okay? Baik. Tengok seterusnya ya. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Ya, bila ulat dah tak rosakkan lagi pokok paku gunung ya, Encik Mazan tu, pokok itu akan dapat hidup dengan subur dan menghijau. Jadi perkataan subur di sini ya, kita boleh masukkan dengan sehat. S-I-H-H-A-T, sehat. Pokok itu sehat dan menghijau. Menghijau ni maksudnya nampak berwarna hijau lah. Nampak berwarna hijau. Kalau pokok yang tidak sehat itu, pokok daunnya berwarna coklat. Seperti coklat ya. Macam nak mati ke. Jadi bila pokok itu warna hijau, maksud dia pokok itu hidup dengan subur, sehat. Okey. Sebab tadi ulat tak berani nak makan daun pokok itu. Okey. Seterusnya, banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mazat. Jadi ramai orang membeli pokok paku gunung Encik Mazan tadi ya. Sebab pokok itu cantik, subur ya, dan boleh dijadikan sebagai hiasan. Okey, itu tadi cerita Encik Mazan, iaitu ayah Hasan, ya, bagaimana ianya menghalau perosak yang merosakkan pokok paku gunungnya, ya, dengan menggunakan air basuhan cili kering. Okey. Jadi di bawah itu kalau kamu lihat ya, ini kosakata perkataan yang diwarnakan dengan warna merah, dan ini maksud dia. Contohnya dah diberi di situ, contohnya tumbuh. Maksud dia hidup. Tumbuh tadi yang mana ni? Ni tumbuh. Hidup. Okey. Jadi permintaan tadi cikgu kata maksud dia permohonan. Okey. Diserang. Dirosakkan. Internet. Internet ialah rangkaian komputer antarabangsa. Rangkaian. R-A-N-G rang, K-A-I-K-A-N-N, rangkaian. Komputer. K-U-M, P-U-T-E-R, komputer. Antarabangsa. Perkataan antarabangsa itu perlu dirapatkan kalau kamu tulis. Walaupun dia kata majmuk, tapi ia mesti ditulis rapat, antarabangsa. Bukannya dijarakkan antara itu dengan bangsa itu dijarakkan. Bukan ya, sebab ianya ialah kata majmuk yang sudah mentap. Seperti mana yang cikgu beritahu dalam pengajaran dan pembelajaran sebelum ini ya. Baik, racun ialah bahan yang berbisa yang dapat mematikan sesuatu ataupun memberi kesan tidak baik, mudarat kepada sesuatu lah. Basuhan
apa-apa yang dicuci. Ya. Kalau kita lihat di sini basuhan. Kata dasar dia ataupun kata asal dia ialah basuh. Kemudian ditambah dengan imbuhan akhiran an. Jadi basuh itu ialah cuci. Ya, cuci. Basuh baju, cuci baju. Ya, sebagainya lah. Penyembur, iaitu alat yang digunakan untuk menyembur. Alat untuk menyembur, ya, atau penyembur. Subur, sehat. Ya, menghijau, iaitu nampak berwarna hijau. Oke, murid, itu tadi teks yang kita baca dan beberapa kosakata dan juga maksudnya. Ya, maksudnya. Jadi untuk tugasan pada hari ini, ya, cikgu nak kamu lihat, ya, buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 47. Ya, muka surat 47. Ya, surat 47 Okey. Jadi kamu dikehendaki baca dan fahami. Kemudian tulis perkataan berlawanan. Berlawanan. Kalau dalam buku teks tadi perkataan yang sama maksud. Sama maksud dia. Ya, kalau dalam buku aktiviti ni yang berlawanan. Berlawanan ni maksud dia contohnya kalau tinggi lawannya rendah. Besar lawannya kecil. Ya. Kering lawannya basah. Jadi perkataan berlawanan. Jadi kamu kena baca dululah. Baca dulu di sini, tajuk dia ialah kegemaran yang baik. Okey, kegemaran yang baik. Kita baca sama-sama ya. Kamu tengok dan ikut. Ya. Musa suka akan tumbuhan. Ya. Bila baca tu perhatikan setiap ejaan perkataan tersebut supaya nanti bila kamu tulis tidak tersalah ejaan. Ya, Musa suka akan tumbuhan. Okey. Oleh itu dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberi manfaat kepada dia dan keluarga. Ya. Dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberi manfaat. Yang memberikan manfaat ni faedah. Manfaat ni ialah faedah kepada dia dan keluarga. Okey. Ini cikgu terangkan sedikit saja dulu ya. Ataupun sepintas lalu saja ya. Okey, kita lihat pula ini. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Okey. Ni jenis-jenis bunga lah. Ya, bunga melati, bunga kemboja, bunga ros, ya, bunga lili dan sebagainya. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Okay. Jadi Musa ni ditanam di hadapan rumahnya, ya, dengan pelbagai jenis pokok bunga lah, seperti melati dan kemboja, di mana bau bunga tersebut sangat harum dan dapat menenangkan jiwa. Ya, menenangkan ni maksudnya mententeramkan jiwa. Menenangkan, ya, mententeramkan jiwa. Okey, pokok itu tanam dalam pasu ya. Baik. Seterusnya
baca pula perenggan ini. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Ya, biasanya yang boleh digunakan dalam masakan ini kita panggil herba lah. Ataupun apa saja yang boleh digunakan untuk masakan. Dia menanam pokok limau purut. Limau purut dan sebagainya lah. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Ya, untuk menambahkan wangi lah. Wangi bau masakan tadi. Contohnya kalau ibu kamu nak buat tom yum, biasanya digunakan daun limau purut supaya lebih wangi. Okay? Tom yum tersebut. Sama juga kalau masakan-masakan lain, ya, boleh gunakan daun limau purut. Selain daripada daun limau purut, ya, yang boleh menyebabkan makanan harum seperti serai dan sebagainya. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Maksud membonsaikan ini ialah bonsai ini maksud dia katik. Katik ini rendah. Sepatutnya pokok itu tinggi, tapi dibonsaikan, dijadikan dia rendah. Itu maksud bonsai. Kalau dalam bahasa biasanya mengkatikkan, menjadikan dia kecil. Katik itu kecil. Mengecilkan pokok itu. Macam mana cara mengecilkannya? Itu kena tengok cara-cara untuk membuat bonsai. Biasanya ditanam dalam pasu yang cetek. Dan ada beberapa teknik ataupun kaedah lain lah. Itu kamu kena layari internet macam mana hendak membonsaikan pokok itu, ya, untuk menjadikan dia kecil lah. Okey, seterusnya. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Ya, jadi Musa sangat sukalah, gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang memberi manfaat. Berfaedah ni bermanfaat. Okey? Itu maksud. Maksud berfaedah. Jadi, tugasan yang kamu perlu buat ialah kamu tulis perkataan berlawanan, ya. Berlawanan yang ada, perkataan tu ada dalam teks ini. Okey? Contohnya menanam. Apakah perkataan berlawanan menanam? Tanam lawannya? Tanam lawannya? Cabut. Mencabut lah. Orang tanam, dia cabut. Menanam lawannya ialah mencabut. Mencabut. Okey? Tengok mana perkataan menanam tadi. Ni menanam. Ini perkataan menanam. Okey? Jadi perkataan berlawanan bagi menanam ialah mencabut. Tengok pula perkataan yang kedua, hadapan. Okey, hadapan. Jadi di sini mana di hadapan? Ni. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Jadi perkataan berlawanan hadapan apa? Hadapan lawannya? Jadi nanti kamu tulis di sini. Apakah perkataan berlawanan dengan hadapan? Okey? Kemudian harum. Ini perkataan harum, ya. Bau bunga itu sangat harum. Harum, ini harum. Jadi apakah perkataan berlawanan bagi harum? Kamu tulis di sini. Harum lawannya, tulis. Dan akhir sekali ialah perkataan gembira. Tengok mana perkataan gembira ni. Gembira.
Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai berbagai jenis pokok yang berfaedah. Kalau gembira ni lawan dia apa? Perkataan yang berlawanan dengan gembira apa? Tulis sini. Okey? Baik, murid-murid. Jadi juga harap kamu faham macam mana untuk membuat tugasan hari ini ya. Dan ya, kalau dah siap boleh ya ambil gambar kemudian hantar dalam WhatsApp cikgu ya. Kalau kamu nak hantarlah. Tapi yang pentingnya kamu buat. Ya, yang pentingnya kamu mesti buat tugasan yang cikgu beri. Jadi cikgu rasa untuk hari ini setakat ini saja pembelajaran kita ya. Jadi cikgu harap kamu faham dan dapat membuat tugasan tersebut. Jadi, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.